Oke, bagi soalan nomor 8, Anda perlu tahu kaidah pengiraan penyata aliran tunai. Sini cikgu ringkaskan, baki awal itu ialah baki BB, yaitu sebanyak 200. Kenapa diletak dalam bentuk kurungan? Bermaksud ini berlaku kurangan, yaitu nilai pembayaran melebihi nilai penerimaan. Oke, kemudian Anda masukkan penerimaan, senaraikan semua yang berada di bawah penerimaan, yaitu pinjaman, jualan tunai, dan penghutang. Jadi jumlah penerimaan ialah sebanyak Rm700. Manakala di bahagian pembayaran hanya ada satu item saja, yaitu pemiutang, yaitu sebanyak Rp100. Pemiutang ini ialah akaun belum bayar ya, so kita akan bayar nantilah. Maksudnya, jumlah pembayaran ialah Rm100. Jadi untuk mendapatkan nilai baki HB, Anda perlu buat operasi baki awal. Jadi baki awal dia ialah kurangan sebanyak 200, maka kita perlu tolakkan dengan jumlah lebihan sebanyak 600, dapatlah baki HB sebanyak Rp400. Oke? Harap kamu faham ya. Yang ini lihat semula langkah pengiraan yang cukup bagi. Untuk soalan nomor 8. Untuk nomor soalan 9, oke, soalan 9 ialah kos tetap. Ditanya, kos tetap. Kos tetap yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Jadi kos tetap dalam soalan nomor 9 ini ialah sewa premis. Ini adalah kos tetap. Mengapa? Sebab sewa premis perlu dibayar setiap bulan dengan nilai dan jumlah yang sama. Oke. Sewa premis dikatakan kos tetap sebab sekiranya premis ditutup ataupun tidak beroperasi, sewa tetap perlu dibayar. Itu maksudnya kos tetap, kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. Oke, untuk soalan 10. Oke, soalan 10 ini ditanya berapakah kos tetap kilang berkenaan. Maka Anda perlu kenal pasti dahulu item kos tetap. Dalam soalan ini yaitu sewa kilang dan insurans. Sewa kilang ialah sebanyak 1.500 tambah dengan insurans 500, maka dapatlah kos tetap kilang sebanyak Rp2.000. Oke. Untuk soalan 11, soalan bertanyakan tentang kos berubah. Kos berubah ialah kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran, yaitu upah pekerja dan bahan mentah. Seupah pekerja ialah 600 dan bahan mentah ialah Rp1.000. Maka jumlah kos berubah ialah Rp1.600. Oke, untuk soalan 13, pihak berkepentingan yang mengatasi masalah aliran tunai ialah melalui pembiaya atau institusi keuangan. Maksud pembiayaan di sini ialah sekiranya syarikat memiliki atau mempunyai masalah keuangan, dia mahu menambahkan modal perniagaan, maka dia boleh memohon melalui institusi keuangan seperti bank. Manakala vendor atau pembekal ialah mereka yang menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit atau pinjaman kepada pelanggan. Mereka akan nilai dahulu sekiranya syarikat itu mampu membayar hutang, maka barulah mereka akan memberikan kemudahan kredit. Soalan 15, penyata keuangan ini penting bagi pihak pengurusan syarikat sebagai garis panduan untuk perancangan pengagihan sumber keuangan, buat pertimbangan untuk pemberian bonus kepada pekerja, dan perbandingan prestasi keuangan antara tahun semasa dengan sebelumnya. Untuk soalan 16, pelabur adalah penting untuk melihat penyata keuangan syarikat untuk melihat sama ada syarikat mampu memperoleh untung pada masa hadapan ataupun tidak. Sekiranya syarikat memiliki keupayaan menjana untung yang besar, maka pelabur akan memilih syarikat itu untuk melabur. Manakala dari segi pembekal bertujuan untuk melihat penyata keuangan adalah melihat kedudukan kredit bakal pelanggan. Untuk soalan 17 dia macam berulang lah, oke, tapi di sini dia berikan situasi, oke. Itu kata kunci soalan ialah tentang
hutang. Jadi tujuan pembekal adalah untuk melihat kedudukan kredit perniagaan pelanggan. Bagi pelanggan yang mampu menyelesaikan kredit dengan segera, menunjukkan aliran tunai syarikat tersebut adalah baik. Oke, untuk soalan 18, kunci kira-kira menunjukkan aset semasa dan aset bukan semasa. Jumlah tanggungan seperti equity pemilik dan juga liability semasa dan liability bukan semasa. Untuk soalan 19, soalan ini bertanyakan tentang peratusan margin untung kasar. Peratusan margin untung kasar ialah untuk mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Semakin tinggi margin untung kasar, maka semakin baiklah kedudukan sebuah syarikat. Kesimpulan yang boleh dilihat di sini, Anda hanya lihat pada kos jualan dan harga jualan ya. Syarikat tidak mengawal kos jualan dengan cekap. Syarikat kurang cekap dalam menetapkan jualan. Kenapa? Lihat margin 2017 ialah sebanyak 35%, tetapi menurun pada tahun 2018 kepada 20%. Ini menunjukkan bahwa jika margin untung kasar meningkat, barulah syarikat itu cekap dalam mengawal kos jualan dan cekap dalam menetapkan harga jualan. Jadi, kalau kamu lihat sini 2017 35%, 2018 dia jatuh kepada 20%.